Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukur pada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan. Allah Taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Kita mulakan dengan wiridul Imam Ali ibni Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تتروسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع
ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, kita sambung kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Yang Jawi muka surat 97. Yang Rumi surat lain ada 4 orang, 3 orang yang Rumi Baik. Bab salam Bab yang ke-18 pada menyatakan kelebihan salam. Yang Jawi 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari pihak bawah. Dan tersebut di dalam syarah Bukhari. Bukhari itu nama Imam Bukhari. Ada kitab hadis, kitab Bukhari. Dan ada kitab syarahnya, namanya Syarah Bukhari. Syarah tu apa? Penjelasan lanjut. Dijelaskan. Bagi Ibnu Abi Jamrah, Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari, nama kitabnya. Dalam kitab tersebut adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Apabila berjumpa ia akan Sayyiduna Abu Bakar, memulai ia akan dia dengan salam. Sayyiduna Ali jumpa Sayyiduna Abu Bakar, dia beri salam dulu. Mula-mula jumpa tu beri salam. Jangan jumpa-jumpa kita jawab lain lah. Ikutlah. Kalau saya tak mulakan dengan salam, salah ke Ustaz? Haram ke? Berdosa ke? Tidak. Tapi rugilah. Kita orang Islam dah tahu cara beri salam betul, tahu kelebihan salam. Jumpa-jumpa tak beri salam rugi. Tak berdosa, tak haram, tapi rugi. Dah beri salam tu, lama tak jumpa, 3 bulan dah tak jumpa. Jumpa pakai topeng semua. Barulah apa-apa nak cakap lepas tu. Baik. Kemudian adalah pada satu hari berpaling ia daripada memulai salam. Satu hari Sayyidina Ali jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia berpaling daripada memberi salam, memulai salam. Maka memulai akan dia oleh Sayyidina Abu Bakar dengan salam. Jadi Sayyidina Ali tak beri salam dulu, Sayyidina Abu Bakar beri salam pula. Maka dikhabar orang, dicerita orang akan Nabi SAW depan orang ramai. Jadi orang ramai ceritalah kepada Nabi Muhammad SAW dengan berpaling Sayyidina Ali daripadanya. Orang sebutlah Sayyidina Ali satu hari itu tak beri salam, Sayyidina Abu Bakar yang beri salam. Maka bertanya Nabi akan dia. Maka Nabi Muhammad pun tanya Sayyidina Ali, kenapa tak beri salam dulu? Maka sembah Sayyidina Ali. Sembah tu maknanya jawab. Jawab Sayyidina Ali, aku lihat di dalam tidur semalam, mimpilah ni, akan mahligai. Dia mimpi mahligai. Maka kataku, bagi siapa ini? Sayyidina Ali tanya, ni mahligai ni siapa punya? Maka dikatakan bahawasanya ia bagi orang yang memulai akan taulannya dengan salam. Mahligai ni untuk orang yang jumpa kawan, mula-mula dia beri salam. Kalau jumpa kawan mula-mula, oi tak dapatlah. Mula-mula dia beri salam. Maka berkehendak aku, kata Sayyidina Ali, bahawa aku mendahulukan dengan demikian itu akan Abu Bakar atas diriku. Aku nak Sayyidina Abu Bakar yang dapat mahligai itu dulu. Itulah sebabnya. Bukan sebab merajuk ke apa, tak. Kalau kita biasa misalnya, Assalamualaikum Imam. Salam Imam. Ini Imam lalu depan sebelah, tunjuk muka. Tak beri salam. Salah cakap ke apa ni? Tak. Salah baca khutbah ke apa? Tak. Khutbah, teks khutbah betul ni kata. Tak. Belajar hendaklah dengan orang yang
apa nama berilmu. Ha. Aku tak ada sebut kau pun tak ada. Terasa apa pula ni? Ya tak? Siapa makan cili dia rasa pedas, ya tak? Ya tak? Belajar mestilah dengan orang yang ada ilmu. Macam mana nak tahu ada ilmu tak ada ilmu? Kalau senang je Ustaz, dia pandai cakap. Oh, pandai cakap dia ilmu je. Kalau macam tu apa erti peribahasa tin kosong? Tin kosong tu apa peribahasanya? Bunyinya kuat, dalam kosong. Cakap. Kuatlah cakap. Tapi rupanya kosong. Ni bukan siapa-siapa, kita semak diri kita masing-masing lah. Diri saya sendiri terutamanya. Jadi apa nama ni di agama Johor tetapkan yang ada tauliah. Tauliah tu kenapa? Sebab dia tu disaring. Dulu zaman Rasulullah mana ada tauliah Ustaz? Ya, memang. Sebab zaman dulu, zaman Rasulullah tu yang nak belajar dia direct daripada Rasulullah sendiri. Dan harus diingat zaman Rasulullah sendiri masih hidup tu pun ada Musailamatul Kadzab, orang mengaku jadi nabi palsu. Tu Rasulullah masih hidup tu. Ingat, jaga-jaga. Maknanya zaman Rasulullah masih hidup pun dah ada yang berani mengaku nabi palsu. Sekarang lagi lah. Malaysia ada. Saya pernah sebut ni kan, Abdul Qahar namanya. Setelah kat YouTube tengok kan, Abdul Qahar nabi palsu, tengok. Kadang geling kepala apa? Satu sedih. Ada dekat Malaysia ni yang berani mengaku nabi. Tapi nabi tak tinggi sangat, nabi Nusantara je. Pasal apa? Tak tahu bahasa lain. Takut juga dia nak jadi nabi untuk negara lain kan. Kata Nusantara je lah. Dalam Malaysia, Thailand, Indonesia, tak, Filipina cukup lah. Pada-pada lah dia kata. Jadi apa nama ni, bila dah kecoh, pengikutnya ramai tak? Ramai. Bukan calang-calang pengikut. Bukan calang-calang. Yang doktor, yang datuk, yang datin, bukan semua lah. Bukan semua doktor, bukan semua datuk, bukan semua datin. Ni sebut kena hati-hati juga ni, ya tak? Bukan semua, tapi maknanya pengikut-pengikut dia bukan calang-calang orang. Yang datin-datin tu, kita dijamin syurga oleh Nabi. Suka dia. Awak dijamin ke? Dia kata. Dijamin syurga Nabi palsu. Kemudian bila dah kecoh nak ditangkap, polis dah ada orang tangkap apa semua, dah laporan. Dengan apa nama ni, dengan ini saya mengisytiharkan, saya meletak jawatan sebagai Nabi. Boleh letak jawatan, takut pula letak jawatan, kenapa terus je lah. Dia ingat CEO ke apa. Baik. Jadi maknanya kenapa tuan-tuan jadi macam ni? Sebab satu, ilmu lah. Tak lain tak bukan ilmu. Kurangnya ilmu, maka bila kurangnya ilmu tak dapat nak membezakan akidah yang betul dan akidah yang salah. Banyak lagi dekat Malaysia, ayah pin, lagi apa, macam-macam yang popular. Yang tak popular pun ada. Jadi pokok pangkalnya tu sebab dalam khutbah diingatkan supaya belajar daripada yang ada ilmu. Yang ada ilmu macam mana? Yang ada kitab. Banyak kali saya sebut, yang ada kitab. Bila ada kitab, ada rujukan. Bila tak ada kitab, masing-masing boleh cakap hukum nanti. Si Ustaz A cakap hukumnya ni, wajib. Kan yang Ustaz B pula kata hukumnya sunat. Ustaz C pula kata hukumnya harus. Kan makruh, kan haram untuk satu-satu perkara. Itu bab hukum. Kalau bab akidah, ada yang ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ada yang ahlu sunnah juga, dia mengaku ahlu sunnah, tapi pengisiannya bukan ahlu sunnah. Ya tak? Itu sebab Jabatan Agama khaskan. Kalau apa, Johor ni undang-undang, enactment undang-undangnya tu ahlu sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bukan ahlu sunnah semata-mata, sebab ada yang ajaran sesat yang mengaku ahlu sunnah. Jadi caranya macam mana? Tambahkan ilmu.
Ada cara. Yang pertama, masuk suragama balik. Kalau sanggup. Tak? Masuk suragama Johor. Sebab suragama Johor tak ada had umur. Saya dulu masa sekolah, ada kawan saya, umur saya masa tu darjah 6 12 tahun sekarang 12 tahun. Kalau dulu masa zaman saya darjah 6 suragama tu umur berapa? Bilang 18. Tak. Masa zaman saya dulu darjah 1 suragama, darjah 3 kebangsaan. Jadi bila dah tingkatan berapa? 2 baru darjah 6. Jadi tingkatan 3 tingkatan 1 2 darjah 5, darjah 6 tu tingkatan 3, betul? Macam tu. Tu yang PMR dengan darjah 6 periksa tu kan, serentak. Tu yang dijarakkan, ditukar balik darjah 1 suragama, darjah 1 kebangsaan. Masa tu pun ada yang umur 20 tahun, 20 lebih. Pasal apa? Tak lulus, sambung balik, ulang balik. Tak lulus, tak boleh naik darjah. Zaman sekarang tak, Ustaz. Sekarang ramai yang pandai. Dia sebenarnya gurunya tu macam kesian pun dia juga. Kau ni kalau tak lulus, tak naik darjah, tahun depan kau tak sekolah dah. Pasal apa? Malu. Dah umur setahun biasa dah malu. Kawan-kawannya darjah 1 suragama, darjah 1 surau kebangsaan. Dia tak lulus, tak naik darjah. Jadi dia dah darjah 2 sekolah kebangsaan, suragama masih darjah 1 kena ulang. Nak pergi sekolah? Mana? Jadi macam mana ustazahnya tak semualah ni. Tengok ni hampir lulus lah. Luluskan juga. Pasal apa? Biar lalulah ilmu tu kan. Walaupun tak melekat, periksa sikit gagal aja, tapi sekurang-kurangnya lalu. Ilmu daripada darjah 1 sampai darjah 6, sampai darjah khas tu kan. Baik. Jadi belajarlah dengan orang yang ada ilmu, iaitu berkitab. Asalnya memang ilmu tu dekat dada. Pasal apa? Dihafal. Kalau macam saya ni, banyak manalah dihafal, tutup kitab hilang dah. Ustaz, ni hukumnya apa? Nantilah saya semak kitab dulu. Tak? Tak semua dihafal. Baik. Tapi yang penting ada kitabnya. Kalau tak ada kitab tu yang payah, yang bahayalah. Saya tak kata salah. Ada orang dihafal kitab. Buktinya ada kawan-kawan saya yang belajar, sama-sama belajar kitab, guru dia tu tak pakai kitab. Guru dia yang lain lah. Dia belajar, asalnya belajar ngaji Quran. Guru ni kata di samping baca Quran, ngaji Quran, kau belajar tauhid jugalah. Pasal tauhid ni penting. Ajar tauhid. Haji Malik nama dia. Haji Malik Custom. Jadi belajar, dah habis belajar mana tauhid tu, sambil belajar tauhid, belajar tajwid Al-Quran. Meninggal, wafat gurunya, jumpa guru yang baru, belajar kitab. Dia kata kitab yang guru yang baru ni pakai kitab lah, buka kitab apa semua, kitab Aqidatun Najin. Sekali dia dengar kitab Aqidatun Najin, samalah dengan yang guru aku ajar kemarin, arwah almarhum guru aku ajar. Sebiji persis, saling tak tumpah. Setiap yang diajar, setiap bab ni serupa, sama. Semak kitab apa Ustaz? Aqidatun Najin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sama Ustaz dengan almarhum guru saya kemarin, dia ngajar tapi dia tak buka kitab. Tu ada seorang. Ada juga yang lain, maknanya itu pengalaman hidup kawan saya lah. Saya ceritakan. Tu memang hafal kitab. Tak buka kitab tapi hafal kitab. Macam saya, untuk kitab hilang ilmunya, belum hafal. Baik. Jadi belajar dengan orang yang ada kitab. Sekurang-kurangnya kalau dia tak bawa kitab pun, boleh tanya, Ustaz, boleh tanyakan ni sumber ni dari mana Ustaz ya? Saya nak semak, saya nak belilah kitabnya ke apa kan. Alah, ilmu ni kat dada, bukan kat kitab. Kalau macam tu jawapannya, ada ke tak ada kitabnya ni? Kalau tak ada, tak, katakan tiada. Tidak saya, ternanti-nanti, tak? Baik. Tapi kalau dia kata lupa, nanti saya semak balik, tak apalah kan, bagi chance.
Baik, sambung Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada kemuliaan laki-laki itu memberi salam ia atas orang yang dikenalnya. Kemuliaan laki-laki beri salam atas orang yang dikenalnya. Mulia orang macam tu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Orang yang kita kenal, kita beri salam. Dan orang yang tiada dikenalnya, orang tak kenal pun kita beri salam. Mengislamlah. Orang Islam. Tanda-tanda Islam tu adalah. Kalau tak pakai songkok pun, kalau kat Malaysia ni biasanya orang Melayu lah. Ada juga yang bukan Melayu, yang Islam ada juga. Kalau ada tanda-tandanya kan, beri salam. Mulia. Kenal pun tak beri salam, lagi tak kenal. Tak dapatlah kemuliaan tu. Jadi mulai hari ni, mulai malam ni, kita beri salam kepada orang yang kita kenal atau yang tak kenal. Baru jumpa tu beri salam lah. Jangan seminit sekali beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Awak dah kenapa nak dapat kemuliaan? Bukan macam tu. Jumpa tu beri salam. Baik. Dan jangan tinggal salam atas ghalib zon. Ghalib tu kebiasaan, zon tu kuat sangka bahawasanya tiada dijawabnya. Jangan tinggal beri salam, tak naklah beri salam. Kenapa? Alah, kan nanti bukan dijawab. Biasanya memang dia tak jawab. Tapi jangan tinggal, beri salam juga. Kerana telah terdahulu bahawasanya malaikah mengkembalikan atas orang yang memberi salam akan salamnya. Orang yang memberi salam tu malaikat kembalikan salamnya tu. Beri salam tu doa, malaikat kembalikan kepada yang orang yang beri salam. Malaikat doakan baliklah. Jadi kalau biasanya kita beri salam dekat si A ni tak jawab, malah beri salam bukan jawab, beri salam je. Malaikat tu akan kembalikan pada kita. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla al-kalami. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula salam itu dahulu daripada berkata-kata. Iaitu hadis yang sahih. Kata Azizi, kata ulama namanya Azizi. Azizi tu nama ulama tu. Abang Azizi ada? Tak ada nama ulama tu. Ihtimal bahawasanya sunat memberi salam diperpegangi. Ihtimal diperpegangi bahawasanya sunat memberi salam dahulu daripada berkata-kata. Sebab tu kalau kita nak mulakan ucapan ke apa ke, kita nak pergi ceramah ke, nak pergi ucapan apa YDP PIBG ke, guru besar ke, imam ke, Bilal ke kan, di ucapan mulakan dengan beri salam. Tak? Nak beri salam dulu ke nak baca bismillah dulu? Dalam kitab beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Kalau bismillah dulu tak salah, tak haram, tapi tak ikut susunan lah. Maknanya ilmu tentang beri salam tu dia tertinggal atau terkurang. Baik. Kerana bahawasanya ia tahiyat tu penghormatan bagi umat ini, umat Nabi Muhammad. Maka apabila masuk pada berkata-kata, luputlah tempatnya. Dah bercakap, dah tak sunat beri salam. Dah mula bercakap, dah tak sunat beri salam. Pahala sunat tu dah tak ada. Tapi tak haram lah, tak berdosa. Dan kata Imam An-Nawawi, sunat memulai dengan salam dahulu daripada tiap-tiap kalam. Hadis Nabi pun ada, kata ulama Imam Nawawi pun ada. Beri salam mula. Nak bercakap tu beri salam, kemudian baru berkata-kata. Dan sunat memberi salam orang yang berjalan atas orang yang duduk. Kalau ikut turutan,
Siapa nak beri salam dulu lebih utama. Sunat yang berjalan tu beri salam pada orang yang duduk. Tapi kalau orang yang berjalan tu tak beri salam je, yang duduk yang yang tahu, dia lah beri salam. Dapat pahala. Ini dari segi keutamaan. Dan orang yang berkenderaan atas orang yang berjalan. Orang yang ada kenderaan beri salam atas orang yang berjalan kaki. Tapi kalau kereta laju macam mana beri salam? Kalau dengar tak apalah. Tapi kalau beri salam ni kalau laju, Assalamualaikum. Itu tak dapat pahala. Yang lepas kan kita dah belajar Assalamualaikum. Panjang tu. Sekira-kira kalau yang berjalan tu dengar. Kalau tak dengar, dia pun tak wajib jawab. Tu pun kena buka tingkap. Tak buka tingkap. Tak buka tingkap, tak dengar juga. Kereta. Ni kalau kenderaan yang perlahan lah. Unta ke kan. Yang perlahan. Dan atas orang yang duduk. Orang yang kenderaan sunat beri salam atas orang berjalan dan orang yang duduk. Dan memadalah memberi salam satu orang daripada jamaah. Dan demikian lagi memadalah mengembalikan salam oleh satu orang daripada jamaah. Dalam satu jamaah, seorang sunat beri salam, tak semua wajib. Maka gugur kalau jawab salam pun sama dalam satu jemaah. Jemaah A jumpa jemaah B. Jadi wakil jemaah A sunat beri salam, dan wakil jemaah B jawab salam. Maka gugur tuntut atas yang lainnya. Maka yang lain dah tak berdosa lah. Gugurlah kewajipan menjawab salam. Kerana memberi salam itu sunat kifayah. Jemaah A sunat kifayah beri salam kepada jemaah B. Jadi kalau ada yang beri salam, lepaslah sunat kifayah. Kalau tak ada yang beri salam, tak berdosa sebab hukumnya sunat kifayah. Dan menjawabnya fardu kifayah. Jemaah B pula menjawab salam tu fardu kifayah. Salah seorang wajib jawab. Kalau salah seorang dah jawab, yang lain tak wajib jawab. Nak jawab juga dapat pahala. Tak dosa. Kalau semua tak jawab, semua tak jawab berdosa lah semua. Kecuali kalau tak dengar. Syaratnya tu kan dalam kitab Paku Iman yang lepas. Pertama mesti dengar jelas. Yang kedua mesti betul. Dengar jelas tapi salah, tak wajib jawab. Betul beri salamnya tapi tak jelas, tak dengar sangat, tak wajib juga. Dan pahalanya bagi orang yang memberi salam dan bagi orang yang menjawab juga. Siapa beri salam dapat pahala, siapa jawab salam dapat pahala. Dan sunat bagi perempuan memberi salam setengah atas setengahnya. Sunat perempuan beri salam kepada perempuan yang lain. Adapun memberi salam laki-laki atas perempuan yang muda, maka iaitu makruh. Ni sunat beri salam ni. Ya tak? Jalan-jalan pergi supermarket. Assalamualaikum. Yang muda-muda je yang disalam. Perempuan. Dah beri salam. Tak jawab dosa? Amboi, kata imam. Pengalaman agaknya. Orang lain kan, imam nampak orang lain. Makruh hukumnya. Makruh. Jadi macam mana Ustaz cari yang tua? Dalam kitab kata yang muda makruh, dah lah. Tak? Awak pun kalau suruh yang tua lagi tak nak kan? Dah. Maka itu makruh. Dan sunat memberi salam atas kanak-kanak. Kanak-kanak kita sunat beri salam kerana mengajarkan adab bagi kanak-kanak. Kalau dia tak pandai jawab, kita ajarlah. Kita ajar. Dan demikian lagi ialah kalau dari segi penghormatan kita akan kata kanak-kanak, biar kanak-kanak yang bersalam kat kita, ya tak? Orang Melayu kan. Pemikiran orang Melayu ni, apa pula aku nak bersalam kat budak? Budak lah bersalam kat aku. Sunat. Dalam kitab sunat kita bersalam kat budak. Kenapa? Kita ajar dia.
Lagi pula siapa yang beri salam tu dapat mahligai, ya tak? Dan demikian lagi sunat bagi orang yang bangkit daripada majlis memberi salam atas ahli majlis. Bangkit daripada majlis, nak bangun lah, nak balik lah ni. Sunat beri salam atas ahli majlis. Saya balik dulu ya, minta diri dulu. Ambil lah diri awak tu. Ada jawab macam tu. Orang Melayu ni nak kata balik tu macam tak sedap. Majlis belum habis, saya minta diri dululah. Minta diri. Ada pula yang apa nama ni, main-main. Ambillah diri awak ni. Siapa nak awak? Baliklah kan, beri salam, Assalamualaikum. Dan tiada sunat memberi salam atas orang yang memakai dengan maksiat. Memaki ke memakai? Memakai Memakai dengan maksiat. Maksiat ni maknanya apa? Dosa. Maksiat ni bukan maknanya berzina sahaja. Orang Melayu ni bila kata maksiat, wah ni berzina je. Maksiat bahasa Arab maknanya dosa, segala jenis dosa. Meninggalkan sembahyang, ataupun dikata sini memakai dengan maksiat, maknanya pakaiannya tu tak tutup aurat. Jadi tiada sunat, tak sunat. Kalau beri salam juga taklah haram. Contoh tak tutup aurat, kalau lelaki seluar pendek nampak atas lutut lah, atas lutut. Mazhab kita Syafi'i kan, aurat antara lelaki dengan lelaki yang lain di luar sembahyang, sama antara pusat dengan lutut juga. Jadi kalau pakai seluar pendek atas lutut, nampaklah pahanya sikit kan. Tak sunat kita beri salam. Jangan kecil hati pula. Dia dah lah tak belajar. Imam tak beri salam ke aku. Cik hati aku. Tak nak lah sikit. Cik hati pula. Dah memang hukum kitab macam tu. Biar ngajar. Aku pakai macam ni, orang tak beri salam lah. Pakai panjang sikit lah. Tu yang pandai. Yang tak pandai merajuk. Dah. Ataupun tegur lah juga. Tak beri salam tapi kita tegur dia. Bang, dek, sihat? Sihat. Kalau dia tanya tak beri salam ke? Baru kita terangkan. Dalam kitab tak sunat beri salam orang yang pakai maksiat ni. Saya ada buat mana buat maksiat? Bukan, maksiat tu dosa. Awak pakai ni nampak aurat, jadi berdosa lah. Terima kasih lah. Yang bagus ditegur, terima. Kebanyakan ditegur, melenting. Dan sunat bagi orang Muslim berjabat tangan. Tadi yang cerita salam ni beri salam, Assalamualaikum. Orang Melayu ni beri salam, dia salam tu jabat tangan. Tak, tu beri salam. Sekarang cerita jabat tangan. Dan sunat bagi orang Muslim berjabat tangan dengan saudaranya. Dah beri salam, jabat tangan. Tapi zaman PKP ni, kita dilarang lah. Cukup jumpa je kan, beri salam saja, jawab salam. Pasal apa? COVID-19 tu boleh berjangkit dengan bersentuh. Jadi patuhlah. Kita patuh. Orang yang pakar tentang COVID-19 ni, doktor, kita ikutlah cakap doktor. Ya tak? Kalau bab agama, orang yang pakar bab agama, yang berkitab, baru kena dengan pekerjaan kita tu kena, persoalan kita tu. Jangan kita mandai-mandai. Wah, ini sunat ni, jabat tangan ni. Apa ni doktor ni, jangan jabat tangan lah apa. Degil. Buatlah. Ada tak yang degil? Ada. Jadi dapatlah. Yang degil tu dapat. Tapi kadang-kadang ada juga yang degil tak kena. Itu kita geram betul. Dah lah, degil tak kena pula. Selamat. Dengan jeng-jeng juga. Tak kena pun. Boy. Geram je, macam nak doa je. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Baik, jangan macam tu. Dan jangan ia mencabut akan tangannya hingga mencabut taulannya akan tangannya. Kalau ikut adab jabat tangan ni,
si A beri salam, jabat tangan kepada si B. A jangan cabut tangan dulu, B cabut tangan, baru kita cabut tangan. Maka si B ni lama dia pegang. Tahan aja. Dah lama pegang, dia grip pula tu. Itulah pakai cincin. Krap, Allah. Sakit. Saya pernah kena macam tu, cerita tu pengalaman kan. Kita pakai cincin, sunat pakai cincin tu kan. Cincin perak. Saja je nak test kuat tak kuat, sabar je lah. Salam-salam je lah. Krap, Allahu Akbar. Kadang sampai menjerit. Saya pernah terjerit. Sakit. Baru lepas. Biasa yang badan sadar lah ni, tengok ustaz ni keding je kan. Test je sap. Baik. Itu ikut adabnya. Si A jabat tangan si B. A jangan cabut tangan dulu, tunggu B cabut, barulah A cabut. Apabila ia memulai, sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang mafhumnya, barang siapa memulai dengan berkata-kata dahulu daripada salam, maka jangan kamu jawab akan dia. Ada hadis Nabi macam tu. Maka hadis ini menyanggah-nyanggah atas memberi salam dan menakuti daripada meninggalkan dia. Maknanya dari segi hukum tetaplah hukumnya tu menjawab tu fardu. Tetapi maknanya keutamaan berkata-kata dengan beri salam tu, beri salam dulu lebih utama. Barulah bercakap-cakap. Hadis Nabi SAW kita kena fahami dengan cara merujuk kitab syarah-syarah hadis. Dalam kitab ni pun dah disyarahkan tu. Maknanya bukanlah hukumnya dah tak wajib salam, tidak, tak wajib jawab, tidak. Maknanya supaya dahulukan beri salam daripada bercakap, daripada berbual atau buat ucapan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bis salami fa huwa aula billahi wa rasulih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang mafhumnya, barang siapa memulai dengan memberi salam, yakni atas orang yang ia berjumpa akan dia atau orang yang ia datang atasnya, maka iaitu yang terlebih aula, terlebih utama dengan Allah dan Rasulnya. Jumpa beri salam dulu. Dan kena biasakan beri salam yang betul. Assalamualaikum. Ambil masa sikit lah, dia memang panjang sikit beri salam yang betul ni. Kalau beri salam yang tak betul, Assalamualaikum, pendek je, tak ada pahala langsung. Pasal apa? Salah. Maknanya pun tak ada. Nak cari makna pun bahasa Arab tak ada. Kalau baris salah tu mungkin lagi boleh ada makna lain. Dah Assalamualaikum, mana bahasa Arab Assalamualaikum? Mana sa si su. Tak ada. Assalamualaikum. Itu semi, me pun tak ada me bahasa Arab. Ma mimu mana me. Kum lagi tak ada. Kum adalah kum. Kalau kaf kum nipis, qaf kum. Mana kum? Tak ada. Jadi Assalamualaikum tak ada makna. Tak wajib jawab. Takkan Assalamualaikum nak jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kena. Assalamualaikum. Nak jawab apa? Tak tahu. Tak payah jawab lah. Tak wajib jawab. Kalau pandai, salah aku beri salam tu. Kan? Yang bagusnya macam tu lah kan. Buatkan, sampaikan ilmu. Rugi kau beri salam ni. Beri salam ni bagus. Puji dulu. Beri salam ni bagus. Biar, ya ke? Ya ke? Beri salam ni bagus. Dapat mahligai. Ya ke? Tapi beri salam kena betul. Kalau Assalamualaikum ni salah. Tapi tak dapat lah mahligai. Tak dapat. Semedi jauh sekali. Ya tak? Jadi keutamaan beri salam banyak, tapi dengan cara yang betul. Assalamualaikum. Kum tu yang payah sikit. Assalamu tu boleh lagi. Kum tu nak tukar daripada kum kepada kum. Oi, payah betul. Payah betul. Kalau dapat tukar tu memang baguslah. Handal, terror. Orang Melayu beri salam Assalamualaikum.
memang terror. Saya puji. Siapa? Daripada kum nak tukar kum kan senang. Balik rumah cuma beri salam. Assalamualaikum. Keluar ke tak keluar? Ya tak? Bunyi kum tu keluar ke tak keluar? Jadi kalau keluar insya-Allah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita betulkan yang salah, biasakan betulkan yang biasa, yang salah biasakan yang betul. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampaikan insya-Allah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.